Oh, baik. Allahumma salli ala Astaghfirullah. Allahumma salli ala Allah. Allahumma salli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung balik. Dah lama dah kita berhenti. Muka surat apa ya? 258. Muka surat 258. Muka surat 258 fiqh manhaji, iaitu orang yang wajib bersolat. Siapakah manusia yang diwajibkan bersolat? Yakni solat fardu, solat fardu. Solat sunat disunatkan, solat fardu difardukan, diwajibkan, ya. Sama jugalah kita kata puasa sunat, puasa fardu. Misal puasa sunat, puasa 10 Muharram, hari Sabtu baru ni, ya. Mungkin ada kita baca ada hadis, ya, ada hadis, tapi sebahagian ulama pertikaikan hadis ni, iaitu hadis la tasumu yaumas sabti, jangan kamu puasa pada hari Sabtu. Ada hadis. Maka bagi sebahagian ulama, mereka berpegang kepada hadis ni, tak elok puasa pada hari Sabtu. Tapi bagi sebahagian ulama, mereka menolak hadis ni kerana hadis ni tak berapa kuat, hadis ni dhaif. Maka tidak ada masalah berpuasa pada hari Sabtu. Atas takdir bahawa hadis Nabi melarang puasa pada hari Sabtu, tetapi kalau kebetulan hari Sabtu tu sunat puasa kerana tarikh. Kita puasa 10 Muharram tu bukan kerana hari, tapi kerana tarikh. Ya, kerana tarikh. Jadi walaupun mungkin ada larangan puasa pada hari Sabtu, atas sebahagian ulama terima hadis ni, tetapi larangan itu tidaklah membatalkan puasa 10 Muharram, kerana puasa 10 Muharram tu tarikh dia, hari bulan dia. Ya, jadi kadang-kadang kita puasa kerana hari, kadang-kadang kita puasa kerana tarikh. Misal kita puasa kerana hari Isnin, hari Khamis, ya. Misal kita puasa kerana tarikh 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, hari putih tu. 13 Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram, 13 Safar, 14 Safar, 15 Safar, tu kerana tarikh. Jadi kalau ada hari pun yang tak berapa sunat puasa, katalah hari Sabtu, hari Ahad, tak sunat puasa, kan? Tapi kita nak puasa kerana tarikh. Jadi sunatlah. Jadi puasa tu kadang-kadang sunat kerana hari, kadang-kadang sunat dia kerana tarikh, ya. Jadi 10 Muharram sunat, dan disunat juga 9 Muharram. 9 dan 10 digabungkan, ataupun 10 dan 11 Muharram digabungkan, sunat juga, ya. Kalau tak boleh pun 10 Muharram saja. Dan kalau tak boleh puasa pun okey, tak ada masalah, ya, sebab dia sekadar sunat sahaja, ya. Saya suka matikan buah ni, tak kira orang kata ustaz puasa tak. Saya serba salah nak cakap puasa ke tak puasa ke. Kan? Jadi kita mati tak puasa pun tak apa. Tak puasa pun tak apa, pasal sekadar sunat, ya. Tak apalah, ada orang semangat dia nak puasa sunat, silakan, ya, silakan. Sebab
kullun ya'malu ala syakilati. Setiap daripada manusia ni dia beramal berdasarkan keadaan dia. Ada orang amalan dia banyak puasa. Ada orang amalan dia banyak baca Quran. Ada orang amalan dia puasa tak banyak tapi sedekah banyak. Kan? Masing-masing syakilati. Setiap daripada manusia ni beramal ikut keadaan masing-masing. Kerana yang nak bagi pahala tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang yang wajib solat wajib ke atas setiap muslim. Syarat pertama ada iman, Islam. Syarat pertama Islam, sama ada lelaki dan perempuan, muslim dan muslimah. Muslim lelaki dan muslim perempuan, tidak mengira jantina. Yang waras maknanya tidak gila, waras, ada akal, cukup umur, baligh dan suci. Jadi ada berapa? 4 syarat. Beriman, tidak gila, itu waras, cukup umur, baligh dan juga suci, yakni suci daripada haid dan nifas. Kata tafri' dia bila disebut tadi tu, maka solat, tafri' ni pecahan dia. Solat tidak wajib ke atas orang kafir. Solat tidak wajib ke atas orang kafir. Maknanya dari sudut tuntutan dunia tak wajib orang kafir, pasal syarat tak cukup. Tetapi mereka wajib menerima siksaan di akhirat kerana mereka boleh melakukannya dengan memeluk Islam. Jadi walau orang kafir tak wajib semayang, tetapi mereka berdosa kerana tidak semayang. Mereka berdosa kerana tak semayang fardu. Orang kafir dia tak wajib puasa Ramadan, tetapi orang kafir itu berdosa kerana tidak puasa Ramadan. Dia akan dituntut di akhirat. Kenapa dia tak puasa Ramadan? Kenapa dia tak semayang fardu dan sebagainya, cuma tuntutan tu di dunia tu tak ada lah. Tuntutan tu di dunia tak ada sebab mereka tidak ada iman. Dan di akhirat pun nak kira azab tak beriman tu sangat-sangat besar berbanding azab tak semayang, kan? Sebab iman tu tak ada, tu masalah, tapi mereka akan dituntut di akhirat nanti kerana tidak semayang, tidak puasa dan sebagainya. Dalil dia apa? Firman Allah dalam surah Al-Muddassir. Dalam surah Al-Muddassir, ahli syurga tanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Orang ahli syurga tanya kepada ahli neraka saqar, ma salakakum, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Boleh dialog antara ahli syurga dengan ahli neraka. Jawab ahli neraka saqar, qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat. Jadi salah satu sebab kami dihumban masuk dalam neraka saqar sebab kami tidak solat. Sebab yang kedua, walam naku nut'imul miskin, kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Bagi makan kepada orang miskin. Itu yang utama sekali, bagi makan kepada orang miskin. Sebab itu kalau kita buat kenduri kahwin, kita jemput orang kaya aja. Orang miskin kita tak jemput. Orang miskin yang ada kawasan kita jemput orang kaya. Maka kalau kita dijemput kenduri itu orang kaya saja, orang miskin di situ tak dijemput, maka tidak wajib kita hadir kenduri kahwin tu. Pasal syarat dia mestilah kenduri itu menjemput juga orang-orang miskin. Kerana Islam tekankan bagi makan kepada orang miskin. Jadi asal kenduri kahwin wajib ke sunat? Jawab wajib. Kenduri kahwin wajib. Jadi kalau kita tahu kenduri kahwin tu buat kat dewan ni dalam ni, tapi dia jemput orang kaya kan? Orang miskin sini tak dijemput. Orang miskin tengok je. Maka kita yang dijemput, mana kita masuk dalam golongan ada jugalah, dijemput, maka tak wajib kita pergi, tak dosa. Pasal apa? Pasal tak cukup syarat untuk hadir kenduri kahwin, kerana
tuan kenduri itu tidak jemput orang miskin kawasan tu. Kerana konsep dalam Islam dasar dia bagi makan kepada orang miskin. Walam nakunu nut'imul miskin. Sebab kedua, kami dihumban masuk dalam neraka sakar, kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Sebab yang ketiga, dia sebut 4 sebab di sini. Sebab yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang yang memperkatakannya. Maknanya orang hina Islam. Apa ni Islam ni teruk, kita pun dah gelak. Kita dalam majlis tu kita gelak. Kita tak terasa apa pun. Orang kata Nabi Muhammad ni teruk sungguh Muhammad ni, kan? Yang kamu padu kata Rasulullah juga, kita pun senyum gelak. Kita tak rasa marah. Kita duduk sembang juga. Memang Muhammad pun memang macam tu juga, ada sikit benda tak elok tentang Muhammad ni. Kita masuk sekali. Kita masuk. Muhammad ni takut, sebab tu dia lari meninggalkan Mekah, lari ke Madinah, hijrah ke Madinah, takut kena bunuh. Kita pun betul juga tu. Nabi Muhammad memang penakut. Ada jugalah manusia memanglah penakut, kan? Kita kunna nakhudu ma'al khaidin. Orang yang tak betul cerita pasal benda tak betul, lebih-lebih tentang agama, kita pun bersama-sama menyokong, ataupun kita seolah-olah menzahirkan redha terhadap perkara tu. Itu kata wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jadi sepatutnya kalau kita Muhammad ni penakut, sebab tu dia lari ke Mekah, kita kena jawablah, bukan macam tu. Bukan macam tu. Tu salah tu. Kita kena terang waktu tu. Kita terang tu maknanya kita tak masuk ayat ni. Kalau kita diam ataupun kita pun menyokong fakta dia bagi tu, pendapat dia bagi tu, maka kita masuk dalam ayat wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami pun masuk bersama-sama sembang memperkatakan sesuatu perkara yang salah bersama orang yang memperkatakan benda yang salah tu. Jadi kita kena jagalah. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada kita tinggalkan majlis tu. Kita duduk sembang dalam meja sembang, kan? Sembang pasal bola pasukan kita dia kutuk pasukan kita, tak apa, diam je lah, kan? Itu tak ada masalah apa, kan? Itu tak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, kan? Orang kutuk pasukan bola kamu, pasal apa kamu diam je? Kamu redha? Itu tak kacau. Kalau nak jawablah. Tapi bila dia masuk bab agama, merendah-rendahkan Nabi, merendahkan Islam, kita ada dua pilihan. Kita tinggalkan majlis tu, ataupun kita jawab. Kita jawab dalam majlis tu. Kita betulkan pendapat dia. Kalau kita tak boleh betulkan, kita tinggalkan. Bila tinggalkan, kita tak masuk dalam ayat ni. Kalau kita jawab pandangan dia tu, kita kata salah pandangan tu, kita jawab, kita tak termasuk dalam ayat ni. Kalau kita tak jawab, kita tak tinggalkan majlis tu, maka kita termasuk dalam ayat wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Balik cuba dalami lagi lah ayat ni, surah Muddathir ni. Baik, jadi mana yang mereka ni orang kafir ni? Orang kafir akan dihukum ni. Orang kafir akan dihukum tak semayang di akhirat dan sebagainya. Sebab yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu mendustakan hari agama, hari pembalasan. Kami tak percaya adanya akhirat. Ini masalah iman ni. Yang sebab pertama tadi itu bukan masalah iman. Kami tak semayang, kami tak bagi makan orang miskin, kami sembang benda-benda yang tak betul, itu tak sangkut masalah akidah lagi. Sebab yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan. Jadi ayat ni cerita orang kafir, mereka masuk neraka sakar, mereka dihukum kerana tidak beriman, dan mereka juga dihukum kerana tak semayang. Jadi di akhirat dituntut. Jadi mereka akan dihukumlah, diazab kerana tak beriman. Mereka akan diazab kerana tak semayang. Mereka akan diazab kerana tak puasa. Mereka akan diazab kerana tak bayar zakat. Tapi di dunia tak wajib. Pasal syarat asas dia beriman tu tak ada. So yang ni biar dululah. Semayang, puasa biar dulu. Tapi di akhirat ada kata mukallafun bi furu' syariah.
kaedah dia mereka ni juga orang kafir dimukallafkan, diberatkan dengan hukum-hukum syarak. Diberatkan dengan hukum syarak, tapi kita tak bercara di dunia ni kerana iman tu belum ada. Tapi di akhirat akan dituntut. Ya. Jadi 4 sebab mereka dihumban masuk ke dalam neraka sakar, hatta atana al-yaqin, hinggalah kami didatangi oleh perkara yang yakin. Yakin dalam ayat ni apa dia? Mati. Yakin dalam ayat ni mati, bukan yakin rasa yakin, bukan. Kami percaya adanya akhirat bila yakin, yakni mati datang kepada kami. Yakin tu sini makna mati, tulis mati tu. Tak kira faham lah, salah faham. Yakin tu yakin. Mati tu. Kerana apa? Kerana dalam Quran kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Bila kamu dah ilmu yakin, mati dah tu yakin dah, kamu akan tengok neraka jahanam. Jadi yakin tu makna mati. Itu Quran mentafsirkan Quran. Jadi kalau orang sesat, orang menyeleweng, dia kata tak, yakin ni makna yakin. Kalau yakin makna yakin, makna ada peluang tak beriman? Ada peluang lagi. Tak kena masuk neraka lah. Tapi cerita ni masuk neraka dah. Cerita ni masuk neraka. Jadi kami tak percaya akhirat hingga yakin datang. Bila mati datang, barulah kami percaya kepada akhirat. Yakin makna mati. Baik, jadi solat tak wajib atas orang kafir tadi. Yang kedua, kanak-kanak. Gila tak sebut lagi. Solat tidak wajib. Dia gabungkan. Solat tidak wajib atas kanak-kanak kerana tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Dia ialah kecil lagi lah. Budak-budak kecil kan. Dia apa? Nangoi lagi, nangoi. Nangoi ada nangoi. Nangoi. Dia budak nangoi ni, nangoi. Tak bawa nangoi tak jadi. Bagus ada dalam surau okey. Nangoi. Nak faham kan nangoi? Apa dah? Belah utara dia kata nangoi, budak tu nangoi lagi tu. Nangoi ni anak babi. Maknanya macam babi lah, dia serondoi, dia langgak lah. Anak babi punya tu. Dia tak bully apa lah, dia tak ada rule of law, dia dia kedah ya. Nangoi lagi tu. Maknanya tu usah duk kira apa lah kan. Tu usah duk kira apa lah, dia buat salah apa pun tak apalah, nangoi lagi tu. Kan? Nangoi, anak babi. Saya ingatnya tu lah bahasa dia. Kalau dia naik basikal kan langgak kereta kita kan. Budak 5 tahun biar pergi kat dia nangoi lagi tu. Bahasa dia gitu Yalah kita marah lah kan. Kalau orang langgak tu orang tua kita marah lah. Budak kecil nangoi biar pergi kat dia lah. Kan? Kita tonyoh lah kereta tu sikit. Mau buat apa lotion ke apa kan. Nangoi gitu biar pergi kat dia. Baik, walaupun tak wajib, tapi kita disuruh suruh latih anak-anak untuk semayang. Ini budak-budak lama dah tak datang surau. Dah lama tak datang surau. 15 ke 12? 15. Tapi bawah belah 15 boleh kan? Ibu ayah kan? Ibu ayah. AJK benar kan? AJK benar kan? Jadi patut kita galakkan lah yang 12 tahun tu kan. 12 tahun tu dah ada mukallaf, ada yang dah mukallaf 13 dan sebagainya kan. Sekolah boleh datang. Tempat saya tu duduk main bola. Wah, dekat dengan surau. Wah, surau tak boleh datang. Surau tak boleh datang. Macam ni lah Padang tu. Pom. Pukul 7 main lagi. Dekat nak azan tu balik. Tak ada surau tak datang. Saya pun main bola agak tadi. Main agak budak-budak. Main juga. Main daripada 5.30 sampai pukul 6.10. Main agak 40 minit.
Dengan kasut tak pakai lah apalah. Main dengan budak-budak kan, budak 8 tahun 10 tahun kan. Tu yang boleh main pun. Baik. Kemudian orang gila karena dia tidak siuman. Dan tadi kata suci tu, dan tak wajib juga perempuan yang kedatangan haid, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, kerana solat mereka tidak sah disebabkan dengan hadas pada kedua-duanya, yakni pada wanita haid dan wanita nifas. Adanya hadas ya ketika itu. Baik, orang kafir yang masuk Islam tidak dituntut mengqada'kan apa-apa kewajipan yang lepas selepas dia masuk Islam. Dia masuk Islam umur 40, nak kena qada balik ke? Tak ya. Tapi kalau dia tak masuk Islam, dia mati, dia dituntut di akhirat. Tapi kalau dia masuk Islam, tak payahlah. Ya, special untuk dia. Special untuk dia. Kalau dia masuk Islam umur 60, lepas tu mati, tak sempat sembahyang lagi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Sebagai tarikan kepada agama Islam, tu maqasid dia. Firman Allah, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang kafir, in yantahu, jika mereka berhenti daripada kekufuran, masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Dosa tak semayang, dosa berzina, dosa makan riba, semua habis, kosong. Ya? Kerana kaedah dia, al-Islam yajubbu ma qablah. Keislaman ya, bila masuk Islam tu menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Ya? Jadi orang yang baru masuk Islam tu dia lebih baik daripada kita dari sudut tidak ada dosa. Ya? Lepas tu dia buat dosa, kira lain lah. Walau bagaimanapun orang yang murtad selepas kembali kepada Islam wajib mengqada semua kewajipan yang luput pada sepanjang masa murtadnya sebagai amaran keras kepadanya. Dia Islam, lepas itu dia murtad. Lepas 2-3 tahun dia masuk Islam balik. Dia kena qada balik. Yang 3 tahun dia murtad tu tak semayang tu. Ya. Tapi tak apalah, ya. Itu hukum saja. Hukum saja. Pada masa yang sama kita kena tengok aulawiyat. Aulawiyat. Ya. Kalau dia nak masuk Islam balik, dia nak masuk Islam semula, tapi dia tak mau qada, kita tak apalah, masuk je lah. Masuk je lah. Ya. Kita kena ada aulawiyat pula. Aulawiyat. Hukum-hukum. Tapi psikologi itu kena main. Psikologi itu kena main. Sama aja. Kalau kita ada kawan-kawan yang tak semayang lama, dia tak murtad, dia tak semayang lama. Tak semayang lama, kan. Lepas tu 2-3 orang kawan sepejabat mati, dia puasa insaf, baru nak tobat, baru nak mula semayang. Kan. Jadi dia tanya kita, nak kena qada balik tak? Kawan kita lah umur 45-50 dah, kan. Nak kena qada balik tak? Lama dah tak semayang. Lama mana? Daripada masuk sekolah menengah, masuk universiti tak semayang. Tak semayang. Jadi dulu kan ada budak cerdik-cerdik kerajaan hantar pergi Australia ke umur 16-17 tu. Kan? Tak tahu apa lagi kan. Pergi duduk belah sana, hanyut. Kan? Hanyut. Banyak yang hanyut, ada yang hanyut. Kan? Tiba-tiba sekarang balik insaf, kan? Hanyut sana minum marak lah, balik sini kerja besar tapi tak semayang, minum marak macam-macam. Sekarang umur 50 baru nak bertobat. Nak kena qada tak? Wajib qada. Hukum kata wajib qada. Tapi psikologinya, psikologi dakwah kita kena tengok. Kalau kita kata wajib semayang kena qada balik ni, agak-agak dia makin dekat dengan masjid surau atau makin jauh? 30 tahun tak semayang. Kali tengoklah. 5 kali semayang sehari, darab 30 hari, 150, darab 12 bulan, 150 darab 150, 1800,
1,800 semayang, darab 10 tahun 18,000, 20 tahun 36,000, 30 tahun 54,000 semayang. 54,000 semayang. Kita siap kira dah 54,000 semayang. Kena qada balik. Nak qada balik. Hukum ni kita kata hukum. Kita mengaji, kita hukum. Dia baru duduk kat tepi tu baru nak masuk. 54,000 semayang. Kepiah pun pakai sengit kan. Tak tahu nak pakai dia. Kepiah pakai tu kan. 54,000 semayang. Agak-agak dia masuk dalam kan dia balik. Balik kan. Mana kita tegas dari sudut hukum tapi kita tak cerdik. Tak bijak dari sudut psikologi. Patut kita gosok dia masuklah dulu. Semayang dulu, mayang. Yalah 30 tahun semayang, mayang dia tak betul lagi. Fatihah pun tak apa ingat kena dah. Mayang dulu. Kita nak bercakap qada biar dulu, mayang dulu, semayang. Daripada sah belakang, depan. Kan? Lantik jadi Bilal pula. Kan? Bilal. Kan? Lantik jadi Bilal dulu, azan. Lepas 3 bulan jadi Bilal surau ni, baru kita bisik dia. Kena qada balik. Masa tu dia tak boleh lari lah. Pasal dia ada jawatan Bilal lah. Kan? Takkan dia nak lari kan? Lepas kuliah ada makan lah apa, dah sedap dah makan kan, nak lari benar dah. Kan? Lepas kuliah subuh ada makan, kita ajak pergi sana, ada makan sana sini. Tak lari. Tak apa, pelan-pelan dia qada lah. Barulah kita cerita hukum. Itu psikologi. Jadi sama ya. Orang yang murtad pun tak apalah, kita tarik dia masuk Islam balik. Nak qada tu kita kira kemudian. Tapi hukum wajib. Hukum wajib, tapi psikologi tu kita kena ada. Baik, sehubungan itu perempuan yang kedatangan haid atau nifas tidak wajib mengqada. Untung ABC kan? Allah bagi cuti. Allah bagi cuti. Tak kena apa lah. Gaji jalan. Pahala jalan. Pahala dah. Tak semayang tu dapat pahala. Seminggu haid mana? Seminggu tu pahala free ya. Kalau semayang dosa. Terbalik. Kalau semayang dosa. Tak semayang dapat pahala. Kita lelaki tak semayang fardu dosa. Tak semayang fardu dosa. Semayang fardu dapat pahala. Perempuan ketika haid tak semayang fardu dapat pahala. Kalau dia semayang fardu ketika haid dia berdosa. Jadi sebab apa? Hikmah dia supaya tidak menyusahkan. Kalau kena qada tu susah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bila susah tu dia jadi bagi senang balik. Tak payah qada lah. Jadi kaedah tu kita tengoklah orang yang lama tak semayang 30 tahun tadi, kalau kita nak suruh dia qada, berat tak? Lagi berat daripada perempuan yang haid. Sebulan 7 hari dia nak qada tu. Ni 30 tahun tak semayang. Kita biar dulu. Itu kaedah tu kita biarkan. Psikologi kita biarkan dia tak semayang, tak qada lagi. Kita pujuk dia semayang yang ada sekarang ni. Ya. Tapi fiqh perempuan yang haid tidak wajib qada. Dia ada hadis dia. Tapi puasa wajib qada kan? Puasa wajib qada. Sebab dia tak menyusahkan. Sebab dia setahun sekali. Kalau wanita tu datang haid 6 hari 7 hari. Maknanya 360 hari tolak 30 hari Ramadan, dia ada 330 hari lagi untuk qada 6 hari tu. 330 hari. 11 bulan lagi nak qada 6 hari je. Kalau dia ambil sehari sebulan sehari, settle 6 bulan. Dia tak berat. Jadi kalau semayang ni berat, mana 7 hari, 6 hari dah cuti, tak semayang. Lepas tu ada 23 hari tu, 23 hari tu nak kena qada 6 hari tu. Jadi berat sikit. Berat. So kita nampak semayang tak wajib qada dan puasa bagi wanita haid dia wajib qada. Sabda Rasulullah begitu juga tidak wajib qada atas orang gila atau pitam selepas mereka pulih daripada penyakit tersebut. Kalau orang COVID
dia diberi bantuan pernafasan, dia tak sedar diri kan. Yang kritikal kan, tak sedar diri kan. ICU kan. Lepas dia sedar tu, dia elok dia nak qada balik tak? Pitam. Begitu juga tidak diwajibkan qada atas orang gila atau pitam. Dia dipitamkan, dipengsankan. Makan pun tak ada apa, dia tiup je masuk. Jadi kata sebulan dia koma, 3 bulan dia koma. 3 bulan dia koma. Lepas 3 bulan dia sedar. Nak kena qada balik ke 3 bulan? Tak ya. Pasal dia pitam. Pengsan. Pitam pengsan. Zuhur dengan jam. Itu inilah kalau sempat masa. Itu tak banyak. Maknanya kita dipengsankan pukul 12 tengah hari sampai pukul 8 malam ya. 8 malam. Ikut mana tak wajib lah. Pasal masa tu kita tak ada akal. Dipitamkan. Mana semayang maghrib nantilah baru kira balik. Tapi kalau kita rasa tak berat, Zuhur, Asar, bolehlah nak qada balik. Tak apa nak qada lah. Ni kalau pitam 3 bulan, koma 3 bulan nak qada balik. Kan? Berat jadi kalau terserah kepada kita lah. Kalau pitam sekejap, dipengsankan sekejap untuk pembedahan, lepas tu kita rasa sihat nak qada, silalah ya. Kalau tak qada pun tak apa. Kita faham ayat pitam tu. Pitam tidak wajib qada atas orang gila dan tak wajib qada atas orang pitam selepas mereka pulih daripada penyakit tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasah. Diangkat qalam. Diangkat qalam ni makna tidak dikira dosa. Diangkat qalam tidak ditulis apa-apa dosa. Tidak dicatatkan dosa an salasah daripada 3 golongan. Yang pertama anis saghir hatta yakbura, daripada kanak-kanak hinggalah dia baligh kabir. Golongan kedua anin naim wan naim hatta yastayqidha, daripada orang yang tidur hingga dia jaga. Jadi kalau dia terlena, jaga tu waktu sembahyang dah habis, tak berdosa lah. Waktu dia jaga itulah waktu dia sembahyang. Tetapi kalau dia set jam untuk bangun pukul 9 pagi, dia setting jam, dia lena pukul 3, dia setting pukul 9, dia berdosa. Dia berniat. Dia berniat. Bila dia lena pukul 3 pagi, dia setting jam pukul 6. Dia nak bangun sembahyang subuh. Bunyi. Tapi dia tak jaga. Dia jaga pukul 9. Tapi dia ada usaha lah, setting pukul 6. Maka dia tak berdosa. Ya, Dia tak berdosa. Sebab dia dah setting setting. Ialah pak bunyi, dia pun gagau-gagau, pak tekan. Nak bangun tu. Lepas tu landing sekejap. Pitam tu. Terpitam. Kata tak dosa lah. Pasal dia ada usaha tu. Ada usaha. Biasanya yang landing tu yang kita kan biasa kata kita nak bangun tahajud. Kita nak bangun cepat pukul 4:30. Okey, 4:30 nak bangun. Sekejap 5 minit. 5 minit tu jaga-jaga bawah. 2 jam. 5 minit dia. Cadang 5 minit, 2 jam. 6:30 lah orangnya. Jadi inilah dia pap dia tu. Sekejap tu 2 minit tu 2 jam. Dia hilang. Itu di luar kawalan kita.
Yang ketiga, wa 'anil majnun hatta ya'qila. Diangkat qalam, tidak dikira dosa daripada orang gila sampailah dia berakal, dia siuman. Maka hadis ini menyatakan tentang orang gila sebagai golongan yang terlepas daripada tuntutan syarak. Oleh itu, bolehlah dikiaskan pula kepada sesiapa yang hilang ingatan akibat daripada keuzurannya. Katalah dia kemalangan, hilang akal, ataupun berlaku jenayah, orang pukul kepala dia, goncang otak dia sikit, hilang, tak ingat apa. Kan? Dia tak ingat semayang, pun tak ingat apa. Orang tua yang nyanyuk kan. Mungkin umur 70, ada orang sehat, ada orang 70 nyanyuk dah. Nyanyuk tu mana dia hilang. Kiaslah kepada majnun tadi. Kias kepada majnun. Jadi kalau nyanyuk tu kadang dia semayang, kadang dia tak semayang. Kadang dia semayang zuhur awal. Kadang pukul 11 tu dia tak semayang zuhur lah. Kita kalau ada orang tua dia, biar ambillah semayang je lah. Masa tu dia nyanyuk. Cuma dia teringat nak semayang. Dia orang jenis semayang dah, dia teringat nak semayang, biar semayang je lah. Kan? Kalau kita kata tak masuk lagi pun bukan dia nak ikut kita. Kan? Dia dah hilang. Dia dah hilang fikiran Walaupun orang yang tidur juga termasuk dalam kenyataan hadis di atas, tetapi dia orang yang tertidur wajib qada. Tertidur wajib qada. Berdasarkan hadis, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau tak salah ada sambung sikit. Sesiapa yang tertidur hingga tertinggal solat, man nama an salah, tertidur hingga tinggal solat, aw nasiha ataupun terlupa solat, falyusalliha, maka hendaklah dia semayang apabila dia teringat. Ada tertinggal yang Arab tu, falyusalliha idza dzakaraha. Apabila dia teringat tu, idza tu apabila, dzakaraha. Asalnya tertinggal hadis tu sikit Tapi makna dia sebut bagi habis. Bila teringat semayang. Semayang. Saya semayang asar saya lupa. Dulu 2006 tu duduk Kota Damansara kerja UIA. Jadi asar 4.45. 4.30 balik lah. Kan? Kita tak tunggu pukul 5, 4.30 balik lah. Tak asar lagi balik sampai rumah 5.15. 5.15 tu habis dah orang semayang semua kan. Habis orang semayang, kita pun tak apalah, tak semayang lagi, buat kerja lain tu. Kemas rumah sikit ke apa-apa. Maghrib nak pergi semayang. Kita mandi sampai surau main masjid, semayang maghrib. Semayang maghrib, masa semayang maghrib tu teringat, aku tak semayang asar tadi. Aku tak semayang asar tadi. Jadi habis bagi salam, kita pun cari tiang belakang tu. Allahu Akbar. 4 rakaat, nampak sangat kan? 2 rakaat. 2 rakaat tu nampaklah kita semayang sunat. Ni semayang sunat 4 ni, tak salam pula tu. Jadi tersembunyi belakang tiang sikit. Masa tu teringat, semayang tu. Rasulullah suruh. Teringat. Banyak kali. 3-4 kali berlakunya tu. Kan? Kita ada penat. Itu penat tu kita tak teringat nak semayang. Tak apa, nak semayang ni. Tak pergi pukul 6 semayang lah. Lupa itu maknanya kita beramal dengan hadis tu, semayang bila teringat. Semayang bila teringat. Jadi bila semayang kita teringat, tak berdosa lah. Tapi bila teringat tu kita tak semayang. Macam tadi mana? Asar tak semayang, teringat di surau maghrib, masa maghrib, tak apalah, balik insya nantilah semayang di rumah. Berdosa lah. Pasal tak semayang waktu teringat. Berdosa lah. Teringat tu, kalau tak ada halangan lah, kalau kita tengah semayang, habislah semayang dulu. Tengah semayang maghrib, teringat, tak semayang asar. Janganlah berhenti. Habislah semayang maghrib dulu. Lepas tu barulah takbiratul ihram lah. Baik, walau bagaimanapun kanak-kanak yang berumur 7 tahun wajib disuruh solat. Bukan wajib bersolat, wajib disuruh.
Ya, anak-anak kita tu. Dan di rotan jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun untuk membiasakannya melakukan salat, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murus sabiyya bis salah, busulah kanak-kanak dengan salat idza balagha sab'i sinin, bila sampai umurnya 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, kalau umurnya 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, rotanlah, pukullah anak tu atas semayang. Jika dia tak mau semayang, rotanlah dia. Itu tarbiyah, pendidikan yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita kena mulakanlah, ya. Rotan dan suruh ketika umur 7 tahun. Kita biasa sebelum 7 pun kita dah ni dah kan. Ini tak sampai 7 lagi tak? 7. Suruh, kan. Suruh dia tak semayang tak apa. Suruh 3 tahun disuruh semayang tak semayang. 10 tahun tu, kan, kalau tak semayang pukul. Nak membiasakan, ya. Yang tak boleh pukul tu di mana? Yang rakyat Malaysia kena denda tu? Sweden. Tak boleh dia pukul anak dia, rotan anak dia tak semayang, kan. Hak asasi kanak-kanak tak boleh. Katanya begitulah, kan. Tih kat tu. Ya. Masya-Allah, ya. Kawan. Oh tu. Pensyarah, kan. Allah. Azizul, kena penjara. 9 bulan. Allah, kan. Tu. Allahu akbar. Habis dah balik dah. Balik dah. Ngajar balik dah. Masa 9 bulan tu anak duduk kat apa? Anak depa lagi balik main school. Kemintaan sana, kidnap dia daripada korang angkat dia, korang angkat dia kan betul. Apa macam culik kan? Boleh dari Malaysia. Bawa suami dia keluar, baru isteri dia. Oh, isteri dia kena berapa bulan? Isteri dia lebih sikit dari setahun. Oh. Tapi dalam penjara elok. Ya. Yalah, dia jaga semualah hak asasi tu. Cuma yalah, maknanya tak ada lah siksaan apa, tak ada lah dalam tu, kan. Maknanya dia ada perkampungan dalam tu lah. Berkampung. Okey lah, mana happy lah. Dan dapat maklumat anak dibawa balik lah, okey lah. Kalau tidak, anak tu keluarga angkat Islam ke tak Islam? Tak Islam. Kan? Jadi masalah, kan. Alhamdulillah lah, mana dibawa lari tu, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan bah? Ya. Kalau kita macam kita tahu, tapi mungkin kita jemput satu keluarga je yang miskin. Dia seboleh-bolehnya kita kena jemput miskin yang berada di kawasan tu lah. Kalau kita taman ni mana? Kalau tak ada, tak apalah. Mana kita buat tertutup, kan? Kan? Dia duduk di mana? Di orang miskin tu mana? Kampung Budiman. Kita nak buat sini tak boleh, tu jauh. Ni mana kawasan ni? Dia duduk lalu tengok kenduri. Kita tak dijemput ni. Dak ni kenduri ni untuk orang kaya. Orang kaya taman ni je. Orang miskin ke taman ni tak jemput. Mana tak wajib lah. Kalau dari luar kawasan tu, makna dia tak nampak kenduri yang berlaku apa, tak apa. Dalam kawasan kita tu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.